Okey nah, suara boleh. Okey nah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. نحن في سيد الأيام في يوم الجمعة الموافق ب29 من شهر رمضان المبارك. طيب، ونلتقي مرة ثانية في هذا اليوم لمتابعة حصة اللغة العربية للسنة الخامسة بموضوع البلاغة. طيب، وفي هذا اليوم أنتم معي ونحن سننظر وسندرس موضوع المحسنات اللفظية. المحسنات اللفظية يعني لقسم السجع والجناس والاقتباس. Baik. Pada hari ini kita akan sambung pelajaran Al-Muhassinat Al-Lafziyah. Ya, kalau 2 minggu lepas kita dah belajar Al-Muhassinat Al-Ma'nawiyah, iaitu tajuk At-Tibaq wal Muqabalah. Baik, okey, jadi hari ini kita akan sambung al-yaum, kita akan sambung tajuk Al-Muhassinat Al-Lafziyah. Muhassinat Al-Lafziyah ada 3, iaitu As-Saj'u, Jinas dan juga Iqtibas. Baik. Untuk makluman anak-anak, ya, kalau kita tengok kepada jadual Al-Muhassinat Al-Lafziyah terdiri daripada 3 jenis, iaitu As-Saj'u wal Jinas wal Iqtibas. Baik. Okey. Hayya nanzur ila hadhihi surah. Kalau kita tengok pada gambar ini, ma hadha, ma hadhihi, hadhihi jibalun. Tayyib. Okey, apakah dia pantun Melayu yang berkaitan dengan gunung? Kalau anak-anak ingat, pantun yang selalu kita dendangkan, yang kita dengar pada masa kita kecil dulu, iaitu Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Betul? Sahih? Baik. Okey, cuba anak-anak perhatikan rima akhir pantun. Kalau jika rangkap yang pada rangkap yang pertama ini, ya, pada baris yang pertama tengah, dia samalah dengan rima pada baris yang ketiga, tanah. Jadi dan juga Okey, manakala baris yang kedua, ga, samalah dengan baris yang keempat, iaitu ga. Ini jadi dalam pantun Melayu juga perlu kepada rima yang sama. Itulah juga dengan bahasa Arab, ya. Rima yang sama kita sebut sebagai as-saj'u. Okey, as-saj'u. Dan dalam bahasa Arab tidak ada pantun, ya. Dalam bahasa Arab dia ada syair, ada ayat Al-Quran dan juga ada hadis, ada kata-kata ma'thur, kalamun ma'thur yang kita akan gunakan. Baik. Jadi idzan ma huwa as-saj'u?
Apakah dia sajak? Baik, ma huwa saja'u? As-saja'u huwa an tuwafiqul fasilatain fi fatratain aw akthar fil harfil akhir. Baik, ma makna saja'u? Huruf akhir bunyinya sama dalam sesuatu rangka. Okey, jadi bahasa Arab juga mempunyai rima. Samalah seperti ciri-ciri pantun Melayu. Aiwah. Jadi contoh, sebagai contoh, kalau kita baca ayat Al-Quran, kita memang akan berjumpa dengan rima yang sama ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dan ayat yang kedua, al-jumlah thaniyah, fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah. Baik, cuba kita perhatikan lafaz ahad, kema samad, kema yulad. Baik, maka semuanya mempunyai rima yang sama. Ahad, samad dan yulad. Okey, al-jumlah thaniyah marfu'ah wa mawdu'ah. Jadi kedua-dua ini ialah rima yang sama. Jadi kalau kita diminta mendatangkan contoh bagi ayat sajak, ayat yang mengandungi sajak, maka sekurang-kurangnya kita datangkan contoh fasilatain. Dua ayat, ya, ahad dan juga as-samad, marfu'ah dan juga mawdu'ah. Baik, untuk makluman anak-anak tingkatan 5, ya, anak-anak SPM, soalan khusus berkenaan dengan tajuk as-saj'u tidak pernah lagi keluar dalam soalan peperiksaan. Maknanya khusus kertas 1 ataupun kertas 2. Sebaliknya, tajuk as-saj'u ini digandingkan dengan al-jinas. Baik, okey. Jadi untuk lebih memahami tajuk as-saj'u ini, kita nak bagi ingat kaedah. Jadi kita ada lagu baru hari ini yang kita nak nyanyi sama-sama, ya. Sempena dengan lusa kita akan menyambut hari raya Aidilfitri. Jadi kita riang-riangkan hati hari ini walaupun terpaksa beraya di rumah, ya, stay home. Tak boleh keluar beraya seperti biasa, tapi hati kita mesti riang gembira, bersyukur menyambut Aidilfitri. Jadi lagu as-saj'u ini menggunakan lagu hari raya yang selalu sangat kita dengar sejak kita kecil lah. Ustazah pun selalu dengar lagu ni. Sejak ni memang lagu raya ustazah di zaman kanak-kanak. Lagu apa tu? Kalau anak-anak dengar muzik ni, itu lagu Melayunya. Baik. Hari ini kita akan ubah lirik ini kepada lirik bahasa Arab untuk belajar konsep as-saj'u dan juga contohnya. Baik, hayya nughanni ma'an. Al-muhassina Al-muhassinatul lughawiyah, keindahan bahasa. As-saj'u wal jinas wal iktibas, menghiasi lafaz. Ingat as-saj'u, ingat pantun, sama bunyi huruf akhirnya. Bi adabihi bizaihi, marfu'ah mawdu'ah.
Baik, okey, kita tengok liriknya anak-anak. Al-muhassinatul lughawiyah, keindahan bahasa. As-saj'u wal jinas wal iqtibas, menghiasi lafaz. Inilah fungsi saja', jinas dan juga iktibas. Ya, mereka merupakan muhassinat lafziyah. Ingat saja, ingat pantun. Jadi kita ingat konsep saja sama seperti konsep pantun. Apakah dia konsep saja? Sama bunyi huruf akhirnya. Okey, kita pegang kepada dua contoh, iaitu bi adabihi, bi zaidihi dan juga marfu'ah, mawdu'ah. Aywa. Baik. Okey, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, untuk selepas kita belajar konsep jinas, kita akan sambung terus kepada tajuk yang kedua, iaitu selepas kita belajar konsep saja, kita akan sambung pada tajuk yang kedua, iaitu jinas. Kerana soalan khusus untuk sajak tidak pernah lagi keluar khas untuk sajak sahaja di dalam soalan SPM. Baik, sebaliknya digandingkan as-saj'u dengan jinas ataupun as-saj'u dengan tibak ataupun muqabalah. Baik. Okey, kalau anak-anak tengok kepada gambar ini, hayya nanzur ila hadhihi surah. Baik. Macam mana kita nak cuba karang bina ayat dalam bahasa Arab berkaitan dengan gambar ni? Aywa, masalan, istaqbala Syawal 'Eid al-Fitr fi syahri Syawal. Istaqbala Syawal 'Eid al-Fitr fi syahri Syawal. Baik, Syawal yang pertama, budak laki-laki ni, adal walad, ismuhu Syawal, namanya Syawal. Apakah yang Syawal ni lakukan? Syawal menyambut Aidilfitri pada bulan Syawal. Jadi ada dua Syawal dalam ayat ini. Syawal yang pertama membawa maksud orang yang bernama Syawal. Perkataan Syawal yang kedua ialah bulan Syawal. Bulan selepas Ramadan, bulan Syawal, bulan di mana kita semua menyambut Aidilfitri. Baik, hadza huwa jinas. Inilah dia jinas. Jadi kalau kita lihat berdasarkan gambar ini, mahwal jinas, apakah yang dimaksudkan dengan jinas? An yatashabahal lafzani fi nutqi wa yakhtalifani fil ma'na. Jadi kita ingat dua konsep dia. Yatashabahan al-lafz, yatashabah al-lafzani fi nutqi walakin yakhtalifani fil ma'na. Dua lafaz sama tapi maksudnya berbeza. Okey, dia sama sebutan ataupun hampir sama pada sebutan tetapi maksudnya berbeza. Okey, kalau kita lihat kepada jenis jinas. Jinas terbahagi kepada dua jenis. Al-jinas yanqasimu ila qismain at-tam wa ghairu tam. Ada dua jinas. Satu jinas tam. Tam ni maknanya sempurna, sama, sebiji, 100% sama. Perkataan itu sama 100%. Mattafaqa fihi lafzani fi umurin arba'ah ma'akhtilafil ma'na. Perkataan itu sama dari segi ejaannya, dari segi jenis hurufnya, barisnya sama, susunan hurufnya sama, tetapi mempunyai dua makna yang berbeza. Seperti contoh yang kita ambil tadi, Syawal dengan Syawal. Baik. Walakin al-jinas ghairu tam, jinas ghairu tam bermaksud maknahu makhtalafa fihi al-lafzan fi wahidin min al-umur al-arba'ah. Ada satu perbezaan dalam satu aspek dari segi lafaz tersebut. Baik, okey, untuk lebih jelas lagi, cuba kita lihat jadual ini. Al-jinas tam, jenis jinas tam,
Kita lihat terus kepada contoh jinas tam. Okey. Awalan, sama Ramadan fi syahri Ramadan. Sama Ramadan fi syahri Ramadan. Mana sama? Hari ini kita semua sama, nahnu saim, nahnu saimun, ana saimah, wa anta saim, wa nahnu saimun. Kita semua sedang berpuasa. Baik. Sama Ramadan, berpuasa Ramadan fi syahri Ramadan, dalam bulan Ramadan. Seorang budak yang bernama Ramadan, ayah dia bagi dia nama Ramadan, mungkin sebab dia lahir dalam bulan Ramadan, dan dia telah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Sama macam ayat tadi, Syawal yang menyambut hari raya di bulan Syawal. Jadi kewujudan dua perkataan yang sama 100%, Ramadan dan juga Ramadan. Ini ialah jinas tam, tetapi maknanya berbeza. Baik, al-jumlah al-thaniyah. Ini ialah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yawmun taqumus sa'ah yuqassimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Baik, kalimah as-sa'ah wa sa'ah. Okey, dari segi alif lam dia tidak dikira sebagai perbezaan lah. Tapi kita fokus kepada sa'ah, kalimah itu sendiri. Sa'ah dan juga sa'ah. Jadi perkataan sa'ah yang pertama membawa maksud yaumus sa'ah, iaitu yaumul qiyamah, hari kiamat. Yaumul akhir, yaumus sa'ah, pada hari kiamat itu. Sa'ah yang kedua membawa maksud detik ataupun masa, kiraan masa. Baik, hadza jinas tam. Ini adalah jinas tam. Okey, sekarang kita tengok al-jinas ghairu tam. Apakah perbezaan-perbezaan yang kita boleh dapati dalam jinas ghairu tam? Ada satu sahaja perbezaan dalam salah satu daripada 4 aspek. Awalan, naw'ul huruf. Naw'ul huruf, jenis huruf. Wailun likulli humazatin lumazah. Wah, okey. Cuba kita lihat. Humazah wa lumazah. Wailun likulli humazatin lumazah. Hijaannya sama, tetapi ada perbezaan pada huruf ha dan juga huruf lam. Maka sebutannya hampir sama, cuma berbeza pada satu jenis huruf, naw'ul huruf. Maka ini ialah jinas ghairut tam. Thaniyan, aspek yang kedua, syaklul huruf. Syaklul huruf bermakna baris. Aywa. Al-jaddu fil jiddi. Okey, anak-anak dapat lihat apakah perbezaannya? Jim yang pertama, jim berbaris fathah. Jim pada al-jiddi yang kedua berbaris kasrah. Jadi perbezaannya ialah pada syaklun. Baris fathah dan juga baris kasrah. Ejaan sama tetapi barisnya pula berbeza. Jadi ini ialah hadha huwa jinas ghairu tam. Baik. Thumma adadul huruf. Ma makna al-adad? Bilangan. Aywa, bilangan huruf. Likulli da'un dawa'un. Likulli da'in dawa'un. Silap baris. Likulli da' dawa'. Aywa. Da' dan juga dawa'. Da' membawa maksud penyakit, dawa' membawa maksud ubat. Jadi duanya makna yang berbeza. Kemudian sebutannya hampir sama, cuma ada perbezaan pada bilangan huruf, iaitu da' ada 3 huruf, manakala dawa'un ada 4 huruf, iaitu ada pertambahan huruf waw. Jadi di sini kita dapat lihat al-ikhtilaf fi adadil huruf, idzan huwa jinas ghairut tam.
Aywa. Wa akhiran tartibul huruf. Tartibul huruf. Ma makna tartibul huruf? Susunan huruf. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Okey, anak-anak dapat lihat apakah kalimah, dua kalimah yang hampir sama di sini. Aywa, auratina wa rawatina. Jenis hurufnya sama? Sama. Susunan barisnya sama. Bilangan hurufnya sama. Tetapi apakah yang berbeza? Ya, susunan huruf. Ain, waw, ra, alif. Dan juga yang kedua, ra, waw, ain, alif. Idzan al-ikhtilaf fi tartibil huruf fahuwa jinas ghairut tam. Aywa, jadi nampak perbezaan di sini di antara jinas tam dan juga jinas ghairut tam. Ya, jadi apa yang anak-anak kena ingat sekarang ni dalam fikiran, jinas tam dia sama. Kalimat itu sama, 100% sama, tapi maknanya berbeza. Jinas ghairut tam ada satu aspek yang berbeza. Dan aspek itu boleh terdiri daripada 4 perkara. Ada 4 perkara, tetapi dalam satu ayat itu ada satu aspek perbezaan. Al-ikhtilaf. Yang pertama ialah apa? Nau, syaklun, adat ataupun tartib. Aywa. Jadi kita kena faham konsep ini betul-betul lah. Jadualnya anak-anak kena hafal, kena tengok berulang kali, kena faham konsep ini. Sebab soalan berkaitan dengan jinas tam dan juga jinas ghairut tam, biasanya dia akan datangkan dalam bentuk contoh supaya kita dapat kenal pasti perbezaan. Aywa, baik, an-nasyidu tsani. Jadi nasyid yang kedua hari ini ialah nasyid jinas. Nasyid jinas. Masih lagi menyambung lagu yang sama tadi. Sebab kita masih lagi dalam suasana hari raya. Jadi kita nak nyanyi pula nasyid jinas untuk memahami konsep jinas. Aywa. Jinas mesti dua lafaz di dalam satu ayat, sebutan sama atau hampir, tapi jinas mesti dua lafaz di dalam jinas mesti dua lafaz di dalam satu ayat, sebutan sama atau hampir, tapi makna berbeza. Naw'ul jinas ada dua, al-jinas tam wa ghairut tam. At-tam maknanya sempurna, sebutan yang sama. Shoma Ramadan fi syahri Ramadan, berpuasa Ramadan di bulan Ramadan. Aminuddin aminun fi amalihi, Aminuddin amanah dalam kerjanya. Shoma Ramadan fi syahri Ramadan, berpuasa Ramadan di bulan Ramadan. Aminuddin aminun fi amalihi, Aminuddin amanah dalam kerjanya. Jinas ghairut tam beza satu daripada 4. Naw'ul huruf jenis huruf, syaklu huruf baris, adadul huruf bilangan huruf yang tidak sama jumlahnya, tartibul huruf ada beza pada susunannya. Ikhtilafun naw takha tanha, ikhtilafu syakli al-jaddu fil jiddi, ikhtilaful adad al-jawa wal jawanih, ikhtilaful tartib auratina wa rawatina.
Aywa. Baik. Ahsantum. Al-jinas. Jadi konsep baris yang pertama kita terangkan tentang konsep jinas. Dua lafaz dalam satu ayat, sebutan sama atau hampir sama tetapi maknanya berbeza. Baik, bila anak-anak dah faham konsep jinas, maka anak-anak perlu ingat pula naw'ul jinas, jenis jinas. Jinas tam dan juga jinas ghairu tam. Okey, tam maknanya sempurna, iaitu sebutan yang sama. Jadi dua contoh yang Ustazah bawakan dalam diri ini, Shama Ramadan fi syahri Ramadan dan Aminuddin aminun fi amalihi. Baik. Okey, thumma al-jinas ghairu tam. Al-jinas ghairu tam beza satu daripada empat. Awalan naw'ul huruf. Thaniyan syaklul huruf. Thalithan adadul huruf. Wa rabi'an tertibul huruf. Baik. Jadi ini ialah empat aspek yang dilihat perbezaan pada jinas ghairu tam. Kemudian di akhir lagu jinas ini kita dikehendaki mengingati satu contoh, sekurang-kurangnya satu contoh, supaya dapat membantu kita dalam kertas 1 dan kertas 2 nanti. Baik, al-ikhtilaf fi an-naw' taqhar wa tanhar. Ikhtilaf ada beza pada huruf qaf dan juga huruf nun. Ikhtilaf syakli al-jaddu fil jiddi. Ikhtilaf al-adad al-jawa wal jawarih. Ustazah bawa contoh yang lain pula, supaya kita akan lebih terdedah kepada pelbagai jenis contoh. Thumma ikhtilaf at-tartib awratina wa rawatina. Aywa, mafhum? Baik. هيا الآن ننتقل إلى الأسئلة للورقة الثانية. Okay, soalan SPM tahun 2013. Baik, anak-anak perhatikan. Pada kali ini arahannya ialah ayin al-jinas ma'a bayan naw'ihi. Jadi ada dua perkara. Anak-anak jangan tinggalkan. Dua perkara yang perlu kita buat. Yang pertama, tentukan jinas. Maknanya kena keluarkan perkataan yang menjadi jinas. Kemudian kita kena tentukan pula naw'. Jadi bila sebut naw' dalam kepala anak-anak teringat apa dia? Naw'ul jinas ada dua. Jinas ada dua, tam dan juga ghairu tam. Baik. Jadi langkah yang pertama yang perlu kita buat untuk menentukan jenis jinas ialah kita melihat kepada perkataan. Lailun damisun wa tariqun tamisun. Okey, perkataan apa yang sama ataupun hampir sama? Damisun wa tamisun. Aywa. Jadi perkataan itulah yang kita kena keluarkan. Tulis di ruangan jawapan. Jawapan jinas. Dan anak-anak kena tentukan naw'ul jinas. Limadha ghairu tam? Damis wa tamis, huruf dal wa huruf ta. Aywa, idzan jinas ghairu tam. Sahih? Baik, thumma yang kedua, maqamun wa maqalun. Apakah perbezaan di antara maqamun dan juga maqalun? Mim, baik, wa lam. Jadi kita keluarkan perkataan maqamun wa maqalun dan jadi dia ialah jinas ghairu tam. Aywa, wa akhiran. Yang ini memang ayat yang kita dah memang baca dah awal-awal tadi dah. Kalimah as-sa'ah wa sa'ah. Alif lam tidak dikira sebagai perbezaan. Jadi kita lihat kepada sa'ah dan juga sa'ah. Maka anak-anak kena keluarkan perkataan ini. Tulis alif lam kena tulis juga dekat ruang jawapan. As-sa'ah wa sa'ah wa hadhihi hiya jinas tam. Hada jinas tam. Aywa.
Ini soalan tahun 2013 ya. Dia minta dua perkara. Baik, cuba kita lihat 2019. Apa yang berlaku anak-anak pada soalan kertas 1, terbahagian balarah. Ayyin naw'al jinas. Ayyin naw'al jinas. Dia hanya minta naw'al jinas sahaja. Maka dalam fikiran anak-anak kena ingat dah. Oh, naw'al jinas, jinas tam wa ghairut tam. Tapi perkataan kena perhatikan juga. Dan kita lihat ayat yaumun taqum sa'ah. Terbit lagi sekali. Di soal lagi sekali. Ini maknanya ayat yang betul-betul popular lah. Ya, as-sa'ah dan juga sa'ah. Anak-anak dah memang baca dah hafal dah. Kacang. Kacang boleh jawab. Jinas tam. Baik, alhamdulillah. Thumma al-su'al al-jumlah al-thaniyah. Al-jumlah al-thaniyah. Waltafatis saq bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq. Okey, dia memang ada sedikit percubaan untuk mengelirukan di dalam ayat ini. Kenapa ayat ini dipilih? Aywa, anak-anak mesti akan nampak as-saq dan juga saq, betul? Okey, as-saq yang pertama, kemudian as-saq yang kedua. Kalau anak-anak pilih ini sebagai jinas tam, maka jawapannya salah. Sebab sak ini dan sak yang pertama dan sak yang kedua maknanya sama, ya, maknanya sama. Sedangkan syarat jinas ialah mesti makna berbeza. Jadi kita akan nampak perkataan yang terakhir al-masaq. Jadi kalimah yang pertama as-saq, kalimah yang kedua al-masaq. Ada pertambahan mim dekat sini. Ada huruf mim. Jadi ini ialah hadha huwa al-ikhtilaf fi adad al-huruf. Aywa. Idzan huwa jinas ghairut tam. Aywa. Soalan yang terakhir, soalan akhir. Ada talabah ila buyutihim yaumal 'id. Okey, yang mana satu ni? Kena perhati betul-betul. Kalimah manakah yang hampir sama? Aywa. Ada. Baik, ahsantum. Wal kalimah tsaniyah al-'id. Aywa, ahsantum. Ada 'ain alif dal wal 'ain 'ain ya dal. Idzan aina al-ikhtilaf? Di manakah perbezaannya? Al-ikhtilaf fi naw'il huruf. Sahih? Baik, idzan huwa jinas ghairut tam. Bila ada satu huruf yang berbeza, alif dan juga ya. Aywa. Okey, ini soalan kertas 1 tahun 2019 berkaitan dengan jinas, khusus untuk jinas. Baik. Sekarang kita lihat soalan yang menggabungkan pula jinas dan juga sajak. Jinas was sajak. Okey, tahun 2016 al-waraqah ula tahun 2016. Apa yang dia nak daripada soalan ni? Bila dia kata ayyin al-jinas was sajak, maknanya anak-anak kena kenal pasti, kena bezakan ayat mana jadi jinas, ayat mana jadi sajak. Jadi di sini kena ingat dua konsep. Konsep yang pertama, konsep jinas tadi apa dia? Dua perkataan yang sama sebutan, ataupun hampir sama sebutan di dalam satu ayat. Okey, konsep sajak tadi apa dia? Rima akhir. Jadi anak-anak kena perhatikan pada akhir sebelum setiap koma. Okey, jadi syaratnya ialah kena baca. Soalan memang kena baca. Awalan, qala Allah Ta'ala wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Baik. Kalau yang baca jenis cepat tu dia akan ambil anhu. Sedangkan kalau sajak kita tak boleh ambil perkataan yang sama, anhu dengan anhu. Dekat sini kita kena perhatikan yanhauna dan juga yan'auna. Ini ayat Al-Quran ni, bila kita selalu baca ulang-ulang Al-Quran, kita akan biasa, kita akan nampak ni ayat yang anak-anak baca ni ialah apa dia? Sajak al-jinas. Al-jinas, aywa. Baik.
Okey. Nombor 39. Al-hur idza wa'ada wafa wa idza a'ana kafa. Baik. Baik. Kalimah wafa wa kafa. Okey, apakah persamaannya fa dan juga fa? Dia bukan huruf, dia bukannya kalimah yang kedua-duanya sama, tetapi kalimah yang berbeza tetapi mempunyai rima akhir yang sama. Ini ialah dua ayat yang digabungkan. Idza wa'ada wafa wa idza a'ana kafa. Kewujudan huruf waw harfu atfin kat sini membawa maksud ayat ini digabungkan. Aywa. Idzan hadha huwa as-saj'u. Aywa, as-saj'u. Baik. Al-jumlah al-akhirah al-khaylu mafqudun binawasiha al-khayl. Okey. Baik. Hayya nombor kalimah al-khayl thumma al-khayl. Perbezaan pada huruf lam dan juga ra. Idzan ikhtilaf fi naw'il huruf. Ada beza pada jenis huruf. Jadi anak-anak dah ingat tadi konsep tadi apa dia? Maka ini ialah al-jinas. Okey, ini ialah jinas. Jadi soalan ini memerlukan kita membezakan di antara jinas dan juga sajak. Maka bila berhadapan dengan soalan macam ni, anak-anak kena ingat konsep. Aywa. Thumma waraqatul ula, kertas satu lagi tahun 2014. Kali ini digabungkan sajak dengan tibaq dan muqabalah. Soalan ini kita pernah jumpa 2 minggu lepas masa kita belajar tajuk muhassinat ma'nawiyah, tibaq wa muqabalah. Aywa. Okey, syarat dia kena baca lah. Kena baca soalan. Mesti. Hayya naqra. Baik. Ahyanan yaskutu talibu fil fasli wa ahyanan yatakallamu fi. Ada jumpa ciri-ciri sajak ke? Tak ada kan? Tidak ada antara dua fasilah, antara dua ayat, tak ada. Jadi kalau dah sajak bukan pangkah dah, maka yang tinggal ialah tibaq dan muqabalah. Kena ingat konsep tibaq, one by one, satu lawan satu. Okey, konsep muqabalah apa dia? Kita belajar 2 minggu lepas. 2 by 2 or 3 by 3. Dua perkataan yang berlawanan ataupun 3 perkataan yang berlawanan tetapi disusun secara tertib. Aywa. Okey, sekarang kita kena cari apakah perkataan yang berlawanan tersebut. Kalimah yaskutu. Aywa, yaskut. Yaskutu. Ni tanda sini ni. Maknanya maknanya apa? Diam. Aywa. Summa yatakallam. Apa makna yatakallam? Sekarang ni ustazah yang sedang yatakallam. Bercakap. Yaskut wa yatakallam. Dua kalimah yang berbeza. Okey, maknanya dia ada satu lawan dengan satu. Idzan hadha huwa at-tibaq. Aywa, at-tibaq. Sebab kita tak jumpa pun mana ada dua tak ada pun dua kalimat, tak ada pun secara tertib, tak ada. Baik. Al-jumlah tsaniyah qala Allah Taala. Ini ayat siapa yang baru lepas solat duha tadi dia bacalah ayat ni. Wadduha wal laili idza saja. Baik, anak-anak akan jumpa apa? Wadduha wal laili idza saja. Jadi ha ja ini ialah rima yang sama. Idzan huwa as-saj'u. As-saj'u. Aywa. Wa akhiran laysa lahu sadiqun fi sir wala aduwwun fil alaniyah. Ayat ni kita jumpa dah 2 minggu dah. Siapa tak ingat lagi saja. Kita ingatlah. Kita belajar mesti ingat. Aywa.
Maka bila dah ada tibak, dah ada saja, dia belajar dia buat macam ni. Ada dah tibak, ada dah saja, lah ni mesti muqabalah dah. Dia pakai tembak terus ya. Nasib baik tembak kena. Baik. Okey, kita kena tengok perbezaan. Okey, kalimah sadiqun. Sadiqun muqabil adu. Sadiq, kataan opposite dia, antonim dia ialah aduun. Asir, rahsia, antonim dia ialah alaniyah. Baik, idzan ada dua benda yang bertentangan. Bila ada pertentangan secara tertib, sadiqun wa aduun, asir wal alaniyah, maka ini ialah muqabalah. Muqabalah. Nak tembak pun kena ada ilmu juga. Jangan pakai tembak aja. Atas tembak dah, sajak dah, mesti dah. Ni muqabalah, tak ada jawapan lain dah. Kena ada ilmu. Baik. Aywa. Kita pergi kepada masih lagi soalan kertas satu. Ya, kali ni digandingkan pula jinas wal tibaq wal muqabalah. Kena kenal pasti pula jinas, tibaq dan muqabalah. Aywa. Okey, contoh yang pertama. Kalau anak-anak baca ayat ni, anak-anak akan nampak dekat mana perbezaannya, dekat manakah perkataannya. Okey, kalau ni kita ingat dah konsep jinas kan. Baik. Konsep jinas dah ingat, konsep tibaq dah ingat, konsep muqabalah dah ingat. Okey. Cuba baca ayat yang pertama. Okey, bezanya ialah pada perkataan kadaru wa safun. Kadarun maknanya keruh, keadaan yang keruh, dan juga safun. Safun ni jernih. Thumma kalimah al-jama'ah muqabil kalimah al-firqah. Jamaah, semayang berjemaah, ramai-ramai, bersama-sama, berkumpulan yang beramai-ramai. Firqah maknanya berpuak-puak, terasing-terasing, kumpulan di sana, di sini. Baik. Idzan, jadi kita akan nampak ada dua pertentangan. Idzan hadhihi hiya al-muqabalah. Aywa. Al-jumlah tsaniyah al-ghani wa al-faqir. Aywa. Itu saja, hadza faqat. Aywa, itu saja. Jadi bila ada one by one, maka ini ialah tibaq. Al-tibaq. Wal jumlatul akhirah, dia mula nak tembak lah tu. Yalah tu. Bila dah yang dua tu dah mengena, yang last tu dia kata mesti jinas dah. Okey, kalau kamu kata jinas dekat mana? Mana jinasnya? Aywa, ini doa kalau tengok cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Bagaimana Allah memperelokkan rupa parah wajah kita, maka perelokkanlah juga akhlak kita. Jadi khalqi dan juga khuluqi, maka dia ialah, betul tak ejaannya sama? Sama kan ejaan? Hurufnya pun sama, tetapi apakah yang berbeza? Aywah, syaklul huruf, pada barisnya. Idzan hadha huwa al-jinas. Aywah. Okey, untuk soalan kertas 2, kita hanya perlu datangkan contoh sahaja. Ya, tahun 2016 digandingkan tajuk jinas, tam, tibaq dan juga sajak dengan soalan uslub khabari dan uslub insya'i. Jadi untuk jinas kita ambil sahajalah contoh yang memang ada dalam lagu tu. Nasama Ramadan fi syahri Ramadan. Jadi ambil dia contoh tu. Okey, yang keempat tibaq, ambillah ayat yang dalam lagu 2 minggu sudah. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Dan juga as-saj'u, ambil perkataan yang memang ada dalam lagu tu, bi adabihi bi zayyihi, al-insanu bi adabihi la bi zayyihi wa thiyabihi. Manusia itu dilihat pada adabnya, pada akhlaknya, tidak dilihat pada pakaiannya ataupun perhiasannya. Baik. Jadi soalan kertas 2 memerlukan anak-anak menghafal contoh. Maka hafallah contoh sebagaimana yang ada dalam lagu tadi ya. Baik.
Aywa, tadi kita dah pergi kepada jinas. Sekarang kita nak pergi kepada iqtibas. Iqtibas. Apa makna iqtibas? Adaptasi. Kita nak mengubah suai ayat. Okey, kita dengar dulu lagu ni. Iktibas pula adaptasi ayat bi uslubi Al-Quran awil ahadis. Asalnya innamal a'malu bin niyat, tukar innaman najahu bil istihad. Kita dengar lagi sekali. Iktibas pula adaptasi ayat bi uslubi Al-Quran awil ahadis. Asalnya innamal a'malu bin niyat, tukar innaman najahu bil istihad. Aywa, iqtibas membawa maksud adaptasi ayat. Ayat itu kita olah daripada ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun syair, ya, ataupun kata-kata para ulama. Contohnya ayat innamal a'malu binniyat, kita boleh ubah kepada innaman najahu bil ijtihad. Ni baik. Untuk lebih memahami tajuk iqtibas, kita terus tengok kepada soalan SPM waraqah thaniyah sana 2018 tahun 2018. Dia minta menukarkan ibarat ini kepada ayat-ayat ini, ayat Al-Quran, hadis dan juga kata Sayyidina Ali kepada ibarah muqtabasah. Innamal mu'minuna ikhwah. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Qulil haqqa walau kana murra. Kada al-faqru an yakuna kufra. An-nasu a'da'u ma jahilu. Baik. Macam mana cara kita nak ubah? Kita tengok terus contoh. Kita akan nampak macam mana cara kita nak ubah. Okey, iqtibas cukup mudah anak-anak. Anak-anak cuma perlu hilangkan mana-mana huruf asalkan tidak mengganggu makna ayat, ataupun kita gantikan dengan mana-mana huruf. Contohnya innamal mu'minuna ikhwah, kita akan jadikan al-mu'minuna ikhwah. Dapat 2 markah. Okey, idza lam tastahi ubah kepada in lam tastahi. Makna dia sama. Idza maknanya jika, in pun maksudnya jika. Jika tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Okey. Baik. Perkataan hadis qulil haqqa, kita boleh ubah kepada bentuk jumlah fi'liyah. Qala Ahmad. Misalan. Okey, jadi ayat hadis Nabi ini dalam bentuk fi'il amar, qul. Jadi kita boleh ubah qul kepada qala, fi'il madhi. Didatangkan fa'il. Qala Ahmad al-haqqa walau kana murra. Aywa. Okey, cuba kita tengok hadis Nabi yang nombor 4 ni. Kada. Kada menggunakan fi'il madhi. Okey, jadi di dalam ayat jawapan kita cuba ubah fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Tapi kita cubalah ubah susunan sikit, jadikan jumlah ismiyah. Al-faqru yakadu an yakuna kufra. Aywa. Jadi ini ayat muqtabasah. Dapat 2 markah lagi. Baik. Yang terakhir, an-nasu a'da'u ma jahilu. Jadi kita nak buat macam mana nak ubah? Cuba letak adawatut taukid. Innan nasa a'da'u ma jahilu. Ni nanti tolong buang lam. Ustazah tersilap type. Tertambah tu lam tu. Sebenarnya alif sahaja. Aywa. Jadi nampak mudah kan untuk mengubah ayat iqtibas ini. Yang pertama ada, langkah yang pertama apa dia? Kita buangkan huruf, buangkan adawat taukid. Yang kedua kita gantikan dengan perkataan yang sama makna. Yang kedua, yang ketiga kita ubah kepada fi'il madhi, contohnya pada fi'il amar pada fi'il madhi tambahkan fa'il. Yang keempat, kita ubah daripada fi'il madhi pada fi'il mudhari'. Ataupun yang kelima, jika tidak ada adawat taukid, kita tambahkan sahaja adawat taukid di hadapan isim yang sesuai. Okey, jadi selesailah kita belajar tajuk as-saj'u wal jinas wal iqtibas. Aywa.
Jadi sebelum penutup, mari kita nyanyi secara keseluruhan lagu ini. Al-Muhassinatul Lughawiyah. Dia tak dapat. Okey, nyanyi dulu. Lepas ni baru kita tengok lirik. Al-Muhassinatul Lughawiyah, keindahan bahasa. As-saj'u wal jinas wal iktibas, menghiasi lafaz. Ingat as-saj'u, ingat pantun, sama bunyi huruf akhirnya. Bi adabihi bizaihi, marfu'ah mawdu'ah. Al-jinas mesti dua lafaz di dalam satu ayat. Sebutan sama atau hampir, tapi makna berbeza. Naw'ul jinas ada dua, al-jinas tam wa ghairu tam. At-tam maknanya sempurna, sebutan yang sama. Shoma Ramadan fi syahri Ramadan, berpuasa Ramadan di bulan Ramadan. Aminuddin aminun fi amalihi, Aminuddin amanah dalam kerjanya. Shoma Ramadan fi syahri Ramadan, berpuasa Ramadan di bulan Ramadan. Aminuddin aminun fi amalihi, Aminuddin amanah dalam kerjanya. Jinas ghairu tam, beza satu daripada empat. Naw'ul huruf, jenis huruf. Syaklu huruf baris. Adadul huruf, bilangan huruf yang tidak sama jumlahnya. Tartibul huruf, ada beza pada susunannya. Ikhtilafun naw, takha tanha. Ikhtilaful syakli, al-jaddu fil jiddi. Ikhtilaful adad, al-jawa wal jawanih. Ikhtilaful tartib, auratina wa rawatina. Iktibas pula, adaptasi ayat bi uslubi Al-Quran awil ahadis. Asalnya innamal a'malu binniyat, tukar innaman najahu bil istihad. Aywa, baik. Syukran jazilan. Okay. Sebenarnya ada sedikit kesilapan teknikal. Sepatutnya masa nyanyi lagu ni Ustazah boleh buka slide lirik. Dan bagaimanapun tak apa, nanti Ustazah akan upload dalam YouTube lirik berserta dengan lagu. Nanti anak-anak boleh tengoklah. Nanti Ustazah akan upload dalam YouTube nanti, supaya kita bila kita nyanyi lagu, kita akan dapat membaca liriknya bersama-sama. Baik. Idzan al-ikhtibar, Ustazah tinggalkan anak-anak dengan 4 soalan kuis yang anak-anak perlu jawab. Hati mithalan likullin ma ya'ti. As-saj'u jinas tam, jinas ghairu tam, wal muqabalah. Aywa, datangkan contoh yang sudah Ustazah sebutkan dalam slide tadi ataupun dalam lagu tadi. Baik, indakum 30 daqiqah, 30 minit sahaja untuk menjawab soalan kuis ini. Boleh WhatsApp Ustazah ataupun Telegram ataupun SMS 019-445-4149. Ustazah tunggu sampai pukul 11.30. Selepas 11.30 masa dah tamat. Jadi untuk menjawab soalan kuis ni ada hadiah nanti. Baik, sertakan nama dan alamat nanti ya. As-saj'u, Ustazah nak satu contoh. Hati mithalan wahidan lis-saj'i wal jinas tam wal jinas ghairu tam wal muqabalah. Aywa. Baik, syukran jazilan بلقائي في هذا اليوم. إن شاء الله سنلتقي مرة أخرى بعد العيد في 6 من شهر يونيو
6 Jun Ustazah akan bersiaran lagi, insya-Allah. Kita akan tengok, kita akan buat ulang kaji tajuk Saraf pula nanti. Kita dah selesai tajuk terakhir Balaghah untuk tingkatan 5 hari ni sebenarnya. Alhamdulillah, tepukan untuk anak-anak lah sebenarnya yang mengikuti slot ni daripada awal. Hari ni kita dah selesai tajuk Balaghah tingkatan 5 yang terakhir. Dan tajuk Iqtibas tu maknanya dah habis, dah selesai. Jadi untuk 6 Jun kita akan buat ulang kaji tajuk As-Saraf. Tajuk Saraf tingkatan 4. Wa kullu amin wa antum bi khair, Aidil Fitri as-sa'id. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Selamat Hari Raya Aidil Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.